Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi. Tapi seperti biasa, sebelum saya mulakan sinopsis ringkas juzuk yang ke-20 pada hari ini, sempena hari yang ke-20 Ramadan, tahukah anda antara wanita yang benar firasatnya adalah isteri kepada Nabi Musa alaihi salam? Itu disebut dalam surah Al-Qasas. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-20 Ramadan. Allah Ta'ala masih berikan peluang kepada kita untuk bersama pagi ini, dan insyaAllah saya akan beri sinopsis juzuk yang ke-20. Juzuk 20 mengandungi 3 surah, iaitu bahagian kedua surah An-Namlu, semut. Kemudian surah Al-Qasas secara lengkap. Al-Qasas masuk kisah, sebab dalam cerita Nabi Musa AS yang sangat menarik. Dan juga surah Al-Ankabut, laba-laba. Kenapa dinamakan Al-Ankabut, laba-laba? Sebab di dalamnya Allah Ta'ala beri perumpamaan berkaitan dengan akidah orang yang menyembah selain pada Allah sebenarnya sangat rapuh, seperti rapuhnya sarang laba-laba. Dalam surah An-Namlu, juzuk ni yang kita boleh bincang antara contoh ayat yang ke-65. Allah Ta'ala sebut, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Tak ada siapa pun yang tahu benda ghaib di langit atau di bumi melainkan Allah. Dan ayat ini menjadi prinsip utama dalam agama kita. Perkara ghaib mesti berdasarkan dalil ataupun wahyu. Kerana tidak ada siapa yang tahu benda ghaib melainkan Allah, dan Allah sampaikan perkara ghaib itu kepada hamba pilihannya, iaitu para rasul. Lepas ni kalau ada orang mendakwa, menceritakan benda-benda ghaib tanpa disertakan dalil, kita tak payah pedulilah. Sebab cukuplah ayat yang ke-65 ini berbicara menjadi hujah kepada kita. Kemudian antara yang menarik juga ayat yang ke-82, Allah Ta'ala ceritakan bagaimana bila dekat-dekat nak berlaku kiamat akan keluar dabbatun ard, sejenis binatang daripada bumi yang bercakap. Apa cerita dia tu huraian panjang lebar dalam kalangan ulama tafsir. Kemudian ayat 88 Allah Ta'ala ceritakan bagaimana gunung ganang ini sebenarnya bergerak. Tapi jangan salah faham, ada orang yang terlalu obses dengan sains mengatakan ayat 88 surah An-Namlu ini menjadi dalil mengenai pergerakan tektonik plate bumi. Bumi ni kalau belajar geologi ada tektonik plate, dan dia bergerak beberapa milimeter setahun. Jadi pihak yang minat sangat dengan sains telah tersilap menjadikan ayat 88 sebagai bukti. Dia kata apa? Kamu melihat gunung, kamu sangka gunung itu beku, sedangkan ia bergerak seperti pergerakannya awan. Kena ingat tuan-tuan, pergerakan di sini bukan pergerakan sekarang semasa di dunia, tapi ia merujuk kepada pergerakan selepas berlakunya kiamat. Bila alam musnah, kita tengok gunung ni macam statik. Tapi bila alam musnah, Allah kata apa? وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Dan bukit bukau gunung ganang menjadi seperti kapas-kapas yang berterbangan. Itu maksud dia. Jadi ayat 88 tidak boleh kita jadikan hujah ataupun dalil nak menyokong teori saintifik yang mengatakan bumi ini ada pergerakan tektonik plate. Seterusnya surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ni tuan-tuan, kalau kita perhati, Allah Ta'ala cerita mengenai Fir'aun Nabi Musa. Mula daripada ayat 4 sampailah kepada hampir, kalau boleh kita katakan, ayat yang ke 48. Dan di sini juga dalam surah Al-Qasas ini juga cerita bagaimana Nabi Musa alaihissalam telah tumbuk orang sehingga mati tanpa sengaja. Lalu baginda diburu, baginda melarikan diri sampai ke Madian. Dan di Madian itu kan baginda bertemu dengan dua orang budak perempuan. Baginda tolong budak perempuan tu. Dan itu perhati pada ayat yang ke-23 bagaimana Nabi Musa alaihissalam walaupun dalam keadaan letih sampai di Madian, baginda terlebih dahulu membantu dua orang perempuan yang nak ambil air. Ini antara contoh akhlak mulia yang patut kita contohi, itu akhlak Ithar. Ithar maksud mengutamakan yang lain. Kemudian selepas membantu mereka berdua, Nabi Musa bersandar di sebuah pokok dan baginda berdoa. Dan tuan-tuan sekalian, saya nak cadangkan supaya kita banyak berdoa dengan doa ini. Doa ini sangat hebat. Bunyi dia pada ayat yang ke-24. Rabbi Tuhanku, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan-kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Dan kita dapati selepas Nabi Musa berdoa dengan doa ini, Allah Ta'ala hantar bantuan satu persatu. Satu, ayah budak perempuan tu panggil, ajak duduk di rumah,
dan diambil sebagai pekerja dan akhirnya dijodohkan dengan anak perempuan dia. Cuma pada ayat yang ke-26 yang saya sebutkan di awal tadi, wanita yang benar firasatnya adalah isteri Nabi Musa alaihissalam. Sebab bila Nabi Musa dijemput ke rumah dia pun beri cadangan kepada ayah. Dia kata apa? Ya abati, wahai ayahku, istajirhu, ambillah pemuda ini bekerja. Kenapa? Sebaik-baik orang yang ayah nak ambil jadi pekerja adalah orang yang kuat dan juga amanah. Dan kedua-dua sifat ini diperhatikan dalam pertemuan yang sekali itu ada pada Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu Abdullah bin Mas'ud ketika menghuraikan ayat ini, dia katakan wanita yang benar firasatnya adalah wanita yang disebut pada ayat yang ke-26 surah Al-Qasas. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Kemudian kalau kita perhati ayat yang ke-29, 29 sampai ayat yang ke 35, baginda pulang ke Mesir dan sampai di tengah jalan baginda nampak di padang pasir yang sejuk cahaya api daripada jauh. Pada ayat yang ke-29 Nabi Musa kata apa kepada family dia? Dia kata, umkuthu, tinggal kamu di sini. Aku nampak api di depan sana. Maksud Nabi Musa menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami. Awak duduk sini, saya nampak daripada jauh tu ada api, saya nak perhatikan ada apa di sana, mungkin kita boleh mendapat bantuan. Cuba bandingkan setengah-setengah suami. Awak pergi sana, awak semua suruh isteri. Tetapi Nabi Musa menunjukkan sifat baginda yang sangat budiman, gentleman. Awak duduk, saya pergi. Kemudian Nabi Musa mendapat wahyu. Antara yang menarik ayat yang ke-32. Allah Ta'ala suruh campak tongkat, seluk tangan keluar cahaya, dan sudah pasti sebagai manusia biasa baginda akan ketakutan. Dan pada ayat yang ke-32 ni Allah Ta'ala ajar cara nak hilangkan ketakutan. Allah kata apa? Wadhmum ilaika janahaka minar rahb. Pekap kedua tanganmu ke dada minar rahb, kerana ketakutan itu. Maksud untuk meredakan ketakutan, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pekap tangan ke dada. Dan kalau kita baca dalam tafsir, para ulama mengatakan kalau kita berada dalam keadaan takut yang teramat sangat, ini antara cara yang boleh kita gunakan untuk menghilangkan rasa takut. Macam tu. Allahu'alam. Seterusnya tuan-tuan, ini antara yang menarik juga. Allah Ta'ala puji ahli kitab. Ahli kitab ini kita boleh perhatikan pada ayat yang ke-52 sampai 55. Cerita ayat ini Allah Ta'ala puji ahli kitab yang beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian mereka sambung beriman kepada Rasulullah, mereka mendapat pahala 2 kali ganda. Itu pada ayat yang ke-54. Seterusnya ayat yang ke-56 Allah Ta'ala sebut hidayah ini milik Allah semata-mata. Kamu tak boleh bagi hidayah kepada siapa kamu suka. Dan dikatakan ayat ini turun menegur Rasulullah kerana baginda sangat berharap supaya Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan beriman. Seterusnya ayat yang ke-71 sampailah 73. Ini antara nikmat yang jarang kita syukuri. Allah kata, apa akan jadi kalau sekiranya malam berterusan sampai siang, sampai kiamat? Siapa yang boleh bawa cahaya? Dan sebaliknya, apa akan jadi kalau siang berterusan sampai kiamat? Siapa yang boleh bawa datang malam untuk kita berehat? Ini antara nikmat yang kita tak syukuri. Mudah-mudahan lepas baca ayat ini nanti kita akan lebih bersyukur pada Allah. Okey, 76 sampailah kepada ayat yang ke-82. Ini cerita Qarun. Qarun dan juga keangkuhan dia. Cuma yang boleh kita perhatikan, Allah Ta'ala cerita dalam ayat-ayat ini bagaimana beza antara orang yang berilmu. Apabila orang awam biasa kagum dan mengharapkan kekayaan yang dimiliki oleh Qarun, kalau kita perhati ayat yang ke-80, orang berilmu melihat itu bukan sesuatu yang besar. Bukan sesuatu yang besar. Dia kata akhirat itu lebih besar. Dan kalau kita perhatikan pada ayat 82, apabila Qarun dah mati ditelan oleh bumi, barulah orang awam yang jahil tadi sedar akan kebenaran apa yang disebut oleh orang yang berilmu. Dan kita perhatikan pada ayat ini, nampak terang dan juga jelas bagaimana orang berilmu melihat beberapa langkah ke hadapan. Jadilah kita orang berilmu. Kemudian ayat yang ke-85, Allah Ta'ala sebut, dan dikatakan ayat ini turun sebagai janji kepada baginda setelah baginda diusir daripada Mekah. Dalam sebuah riwayat disebut bila baginda diusir keluar masa hijrah, sampai di sebuah tempat Nabi pusing, Nabi kena jalan balik ke Mekah. Nabi rasa rindu teramat sangat.
tetapi kerana baginda telah usir keluar, baginda terpaksa teruskan perjalanan ke Madinah. Lalu Allah turunkan ayat yang ke-85. Allah kata apa? Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu, wahai Muhammad, untuk perjuangkan Al-Quran sehingga kamu terpaksa keluar, diusir. Laradduka ila ma'ad, sudah pasti akan kembalikan kamu semula ke tempat asalmu. Dan betul, janji Allah pada ayat yang ke-85 ini ditunaikan Tuhan, ditunaikan Allah. Selepas cuma 8 tahun sahaja, baginda pulang kembali ke Mekah dengan kejayaan. Dan habis surah Al-Qasas, seterusnya surah Al-Ankabut. Dan surah Al-Ankabut antara yang popularnya mengenai ujian. Ujian itu pasti ada. Itu disebut pada ayat yang ke-2 sampai 4. Dan ujian, kenapa surah Al-Ankabut dikenal juga sebagai surah ujian? Sebab dalam surah-surah ini kalau kita perhati, Allah Ta'ala sebut mengenai 2 kisah Nabi yang sangat teruk diuji, jauh lebih berat daripada baginda Rasulullah. Itu Nabi Musa. Ayat yang ke-14. Allah kata apa? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Kami hantar Nuh kepada kaum dia, lalu dia tinggal bersama kaum dia selama 950 tahun. Seolah-olahnya Allah nak kata ke Nabi Muhammad, ujian ini perkara lumrah bagi perjuangan. Kalau kamu baru 13 tahun di Mekah ditindas, Nuh sudah 950 tahun. Kemudian ayat berikutnya cerita mengenai Nabi Ibrahim. Wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu rasa kamu teruk diuji, tapi tak sampai pun kamu dibakar seperti Ibrahim. Sebab pada ayat yang ke-24 memang disebut bagaimana Nabi Ibrahim dibakar. Dan banyaklah kisah-kisah para Nabi yang lain. Dan yang terakhir sekali pada ayat yang ke-45 surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala suruh kita 2 benda. Baca Quran, dirikan solat. Dan baca Quran, dirikan solat ini Allah Ta'ala kata bergerak seiring, tidak boleh dipisahkan. Patut Allah kata sesungguhnya solat itu mencegah benda mungkar, benda keji dan juga mungkar. Dan itu biasa kita dengar lah. Maksudnya kita jaga solat kita, insya-Allah ia akan mencegah kita daripada benda mungkar. Itu dahulu, setakat itu dahulu tuan-tuan, surah juzuk yang ke-20 yang boleh saya ringkaskan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan kita bersemangat untuk mengetahui lebih lanjut apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita dalam juzuk yang ke-20. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.